إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شؤون الفاتحة. يا نعم صراط الذين أنعمت عليهم ولا حول. So, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala. Ke-12 dia yang menanti sembahyang, kemudian daripada sembahyang itu setengah daripada mendatangkan dirinya kepada Allah, umpama ia sembahyang maghrib, kemudian duduk menanti sembahyang isyak, dan yang menanti bagi sembahyang di belakang, dibilangkan dia pada ta'ala orang yang sembahyang. Ini orang yang selesai saja sembahyang zuhur misalnya, maka dia niat azam kalau panjang umur dia akan sembahyang asar. Lepas asar diistighdarkan niat dia, kalau sekiranya panjang umur dia sembahyang maghrib. Itu semanggil orang yang mengkali musallah dan salatul daim, dia mengkali niat dia. Itu maknanya yang menanti sembahyang, kemudian dari sembahyang itu setengah daripada yang mendatangkan dirinya kepada Allah. Mana wajah ataupun jalan dia mendekatkan dan hampirkan diri kepada Allah ialah sentiasa meniatkan untuk ibadah kepadanya. Yang ke-13, dan orang yang duduk pada tempat sembahyang sentiasa malaikat minta ampun baginya, dan didoakan dia hingga berhadas atau berkata perkataan yang tiada ta'aluk pada kebajikan. Dia cakap sia-sia je, putuslah. Selama itu tidak dia duduk tu dalam keadaan besar, dia dapat doa dari malaikat, bukan sebarangan tu, ya. Dan ke-14, dengan demikian, dan demikian lagi setengah daripada pekerjaan yang dicerita akan dia, duduk ia pada saf awal dan memenuhkan dia dan meratakan dia kerana besar fadilat, besar kelebihannya, duduk dalam saf awal dengan cukup syarat dia, iaitulah ratakan saf, tumit dia sama, kemudian lurus, jangan bengkak-bengkok, maka dia dapat kelebihan yang sangat besar. Setengah hadis 27, setengah hadis 25. Ini tanpa mengira kekhusyukan. Khusyuk tajuk lain. Ada kelebihan mana sembahyang berjemaah tu ialah dia dapat sebagaimana air yang banyak, dipanggil air yang banyak 2 kolah ke atas. Maksud dia apa? Dia tidak maknanya terosak kelebihan itu, kecuali kalau berubah air itu jadi busuk, najis lah. Begitulah sembahyang. Kalau dia batal, habislah. Selagi dia tidak batal, cukup syarat jaga, maka dia dapat fadilat 27, setengah riwayat 25. Ada pun yang sembahyang seorang diri, maka digantung sekadar kehusyukan. Kalau khusyuk dia ada 10%, 10% lah. Kalau 80, 90 ikutlah. Maknanya kadar khusyuk dia. Ada pun sembahyang jemaah dia khusus khas, dia dapat fadilat jemaah tadi, dengan syarat dia menjaga kedudukan betul saf awal tadi. Kemudian dia ratakan saf, jangan bengkak-bengkok, rapatkan saf, luruskan saf, cuman. Kemudian saf awal ini kelebihan dia besar sehingga bertembung dengan masalah sutrah, maka dilebihkan dulu fardil awal. Dia sunat dalam hadis kita sembahyang ada sutrah,
Sutrah mana tumit kita dengan depan tu kena ada dinding ataupun tiang ataupun tongkat atau benda yang tinggi dia sekurang-kurang 2/3 hasta. Kalau tak ada juga dia pakai sejadah, kalau tak ada juga dia garis. Itu dalam hadis Nabi SAW. Dia panggil sutrah. Jadi sekarang kebanyakan kalau kita tengok di musalla atau di surau-surau setengah ni, dia tidak ada mihrab. Ya, dia tidak ada mihrab. Jadi kalau ada mihrab macam masjid kan, dia ada mihrab. Jadi orang di kanan imam tu dia ada sutrah. Kalau dia tak ada mihrab, dia tegak gitu macam dinding sekarang kan. Bila imam sini, makmum tak ada mihrab tu, dia tak ada sutrah, jarak jauh. Dia sutrah kurang-kurang sah dia 3 hasta, jangan lebih. Kalau lebih daripada 3 hasta, antara tumit imam dengan tumit makmum, tumit sab awal dengan tumit sab kedua, sab tiga, kalau lebih daripada 3 hasta maka luput fadilat jamaah. Ada kena jaga. Banyak kadang-kadang di masjid-masjid besar dia orang tak perasan. Dia tak perasan ke dia buat tak perasan, tak tahu. Dia bentang ni kapit besar kat imam kan. Mau jadi imam duduk jauh. Imam dengan makmum sab pertama tu tumit dia kadang-kadang dah pergi sampai 5-6 hasta jarak. Maka tu luput fadilat jamaah. Penat dia datang masjid, itulah bila ibadat bil jahli dengan kejahilan tu jadi ya, dia nak dapat pahala, rupanya tak dapat pahala jemaah. Baik, sekarang kalau bertembung duduk sab pertama tapi tak dapat sutrah, kalau dia duduk sab kedua dia dapat sutrah, yang inilah makmum sab pertama tu jadi sutrah dia. Sekarang dia nak duduk sab kedua ke nak duduk sab pertama? Sab pertama tak ada sutrah tapi ada kelebihan sab, maka di sini ulama kata dahulukan kelebihan sab. Mana rebut sab pertama juga, ada dia ada kelebihan yang besar itu. Kemudian yang ke-15, maka yang terlebih muakkad, yang terlebih kuat dituntut berjamaah pada sembahyang Jumaat kerana wajib. Ya, sembahyang Jumaat tidak boleh sembahyang seorang diri, dia kena wajib berjamaah. Cuma angka dia ikhtilaf ulama lah. Mazhab Syafi'i 40, ada setengah mazhab ya maknanya 12 pun boleh, ada setengah mazhab asal bilangan banyak. Tapi kaul muktamad dalam Syafi'i 40. Dan berjemaah tu wajib. Nak sembahyang Jumaat seorang-seorang tak sah. Kemudian berjemaah pada sembahyang subuh dan pada isyak, kemudian asar, zuhur, maghrib atau susunan. Keafdalan sembahyang berjemaah. Sebab kalau subuh tu lebih mencabarkan, afdalul a'mal asqaluha. Amal itu lebih afdal bila dia berat, lebih mencabar itu. Yang ke-16, maka apabila kita ketahui daripada kejahatan orang yang meninggalkan sembahyang berjamaah daripada janjian yang amat sangat, istimewa pula orang yang meninggalkan sembahyang Jumaat disuruh perang dan bakar rumahnya dan barang sebagainya. Itu dah dalam hadis Nabi SAW. Ya, dia arahkan supaya bakar rumah dia tak sembahyang Jumaat. Itu besar sembahyang berjemaah. Pada mazhab Hambali, la salata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak ada sembahyang bagi orang yang berjiran dengan masjid melainkan di masjid. La salata, apa makna la salata? Tak ada sembahyang. Tak ada tu tak ada apa, jadi dua makna. Kalau mazhab Syafi'i tidak sempurna. Kalau Hambali tak ada tu mana tak ada sembahyang terus, mana tak sah terus. Bagi jaril masjid 40 depan, 40 belakang, 40 kiri, 40 kanan rumah, itu dipanggil jarul masjid. Maka dia ni tak boleh sembahyang di rumah, kena sembahyang di dalam masjid baru sah. Ya, indal Hambali, dia pendapat Imam Hambali. Kata Imam Syafi'i sah, tapi ma'al karahah, makruh. Habis itu kelebihan salatul jamaah. 16, maka apabila kita ketahui daripada kejahatan orang yang meninggalkan sembahyang berjemaah daripada perjanjian yang sangat amat siksanya, istimewa pula pada meninggalkan Jumaat, sembahyang Jumaat yang merupakan syarat untuk sah dia ialah berjemaah. Habis. Maka yang terlebih keji dan jahat
orang yang meninggalkan dia kerana ia setengah daripada fardu ain dengan wafakat jumhurul ulama. Maksudnya sembahyang Jumaat tidak ada khilaf. Ya, semua sepakat ulama mengatakan fardu ain wajib dan haram kalau meninggalkan dia, dan dosa orang yang meninggalkan dia kerana sabda Rasulullah SAW, man taraka salasa juma'in min ghairi uzrin taba'allahu ala qalbih. Barang siapa meninggalkan Jumaat 3 kali Jumaat daripada ketiadaan uzur, tak ada uzur apa, saja malas dia, ya, saja bodoh dia maksudnya, nasaya dimenteri Allah Ta'ala atas hatinya. Hati dia akan ditutup gelap. Bila hati gelap, ibarat kita tutup mata, tak ada jalan. Maka nak berjalan dalam meneruskan sakit baki umur untuk membina kehambaan kepada Allah tu akan tak nampak jalan. Akhirnya dia tak jadi hamba Tuhan, dia jadi hamba syaitan. Jadi hamba syaitan, jadi hamba dunia, jadi hamba nafsu. Ya, tu. Lepas tu jangan tinggalkan. Ada pula setengahnya, dia kata 3 Jumaat, saya baru 2 je kan. Ada setengah kilang, toke Cina pula ajar dia, lu sembahyang baru 2 kali tinggalkan, belum 3 kan. Menatang kapi pula tukun beritahu dia, bodoh lagi. Tak tinggal 3 tu taba'ah, dia tutup, dia meteri hati, buta habis kan. Kalau satu sama je, satu lagi teruk, 3 lagi teruk, 1 pun dah. Dalam hadis lain, man tarka salata muta'ammidan abqahullahu fin nari sama nina hukbah wa fi kulli hukbatin samanina sana. Siapa meninggalkan sembahyang fardu satu waktu je, zuhur ke asar, Jumaat ke Isyak, tak kira asal sembahyang wajib, ya, Tuan cempak di dalam neraka Jahannam 80 hukbah. Satu hukbah 80 tahun. Satu hari akhirat 1000 tahun dunia. Kali, ya, tak cukup kereta nak kira. Itu satu waktu. Dan bertinggalkan sembahyang fardu satu waktu, dihumban ke neraka Jahannam tu 80 hukbah. Ya. Satu hukbah 80 tahun. Satu hari akhirat 1000 tahun dunia. Bayangkan, ya, tak cukup azab ni. Itu buat satu waktu. Kalau 2, kalau 3, kalau tempoh panjang dia tak sembahyang dia, habis lewat. Memang azab paling dahsyat. Orang yang meninggalkan akan ibadat yang menjadi silatun bainal abdi wa rabbih. Hamba, kontak hamba dengan Tuhan. Sebab tu orang tak sembahyang ni tak ada harga kan. Sebab tu disebut dalam kitab-kitab fiqah, kalau berlaku darurah, kita naik kapal, ya, tiba-tiba muatan kapal tu perlu dibuang sebab nak mengambil stabil kapal dalam ombak yang besar tu, maka kena buang barang. Dan di antara barang yang dibuang sekali ialah, ya, tarikus salat, orang yang tak sembahyang pergi baling dulu. Yang tak sembahyang tu pergi baling, yang mampus tu. Ya, tak ada guna hidup, tak ada makna hidup kalau tak sembahyang. Binatang pun lagi baik, ya, binatang pun lagi baik kalau dia tak sembahyang. Tak ada nilai langsung harga. Walau atas dunia orang tengok, wah dia jutawan, harta banyak, tak ada nilai, hapah tak hasil, tak ada guna langsung, ya. Itu pandangan Islam. Kalau orang kata wah dia hebat, tak sembahyang boleh hebat, itu pandangan nafsu. Ya, jangan dibodohkan nafsu kita atas dunia ni. Habis. Dan ditanya orang akan Sayyidina Abdullah Ibnu Abbas, atau dikenali dengan Ibnu Abbas, orang ulama tafsir besar di kalangan sahabat yang mendapat doa terus daripada baginda SAW dalam peristiwa tahnik. Ya, Sayyidina Abdullah bin Abbas ni haram neraka menyentuh dia. Sebab apa? Sebab ikhtilat juzuk Nabi ada kat dia, iaitu apa? Air liur Nabi. Ya, bila tahnik tu sunat Rasulullah cara tahnik, dia akan mamah tamar. Bila mamah mana air liur Nabi dia kat itu, kemudian dia tolak masuk ke langit-langit Ibnu Abbas. Bermakna air liur Nabi ada dalam jasad Ibnu Abbas. Kalau ada juzuk Nabi dalam jasad Ibnu seorang, maka haram disentuh neraka. Itu kehebatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab satu cerita, Rasulullah berbekam, disuruh sahabat tu buang darah bekam. Sahabat tu bawa, dia tengok tak ada orang, dia minum darah. Dia minum darah bekam baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka dinampak oleh Sayyidina Salman Al-Farisi, nampak benda itu. Jadi Rasulullah tanya, ke mana kau buang darahku?
Jawab dia, di tempat yang tidak boleh diambil orang, ya Rasulullah. Dan dalam perut dia nak ambil apa? Ya. Lalu bila dia kata begitu, Sayyidina Salman kata, tidak ya Rasulullah, sebenarnya dia minum darah bekammu, dia minum ya Rasulullah. Maka Rasulullah kata, haram jasadmu disentuh api neraka. Tuan-tuan, itu kehebatan bagi Islam. Tapi kalau ikut pada otak orang bodoh, dia kata, wah tu ekstrim. Apa ekstrim? Kau tak kenal jumpa dia Rasulullah SAW, laulaka ma kanatil aflaq. Kau tidak kenal kau ya Muhammad, aku tak jadi ke langit bumi. Kita menumpang rahmat, ya, kehebatan, kebesaran, ketinggian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habis. Dan lagi sabda Rasulullah SAW, man taraka jum'ah salasan min ghairi uzrin faqad nabazal islam wara'a zahrih. Barang siapa meninggalkan sembahyang Jumaat 3 kali berturut-turut, tak ada uzur, saja malas dia, bodoh dia, maka senya telah melontarkan Islam di belakang. Seolah dia ambil Islam, dibaling ke belakang dia. Apa maknanya? Jahanamlah hidup dia, dunia dan akhirat. Ya? Kalau orang tak pegang dengan Islam, hidup dia tak ada arti. Sebab itu ucapan seorang sahabat setengah daripada mengatakan ialah Sayyidina Umar, setengah menyatakan ialah Sayyidina itulah seorang sahabat yang digelar dengan pedang Allah. Siapa? Khalid Al-Walid. Khalid Al-Walid. Dalam satu peperangan, dia orang perang tu perang hebat dulu tuan, muajahah depan berdepan. Kita ini perang penakut, kirim bom dan dia orang depan-depan. Bila berdepan tu, masing-masing mengeluarkan kata-kata semangat dia. Maka di antara kalam sahabat tadi apa? Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam famahma nabtaghi karin. Ya, kami adalah kaum yang diberikan kemuliaan dengan Islam. Siapa yang naik cair daripada dia, maka azallanallah, dia akan dihinakan oleh Allah Ta'ala dunia dan akhirat. Itu maknanya kita stand dengan jaga Islam adalah di depan. Habis. Ada barang siapa meninggalkan 3 Jumaat, maka jawab dia seolah di nabazah, faqad nabazah, sungguh dia telah melontar Islam di belakang. Maksud dia dulu besar kesnya. Habis. Kemudian hari Jumaat adalah hari yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketahui olehmu bahawasanya adalah hari Jumaat itu hari yang sangat mulia pada Allah Taala, kerana pertama, penghulu segala hari, dipanggil Sayyidul Ayyam, bahkan dia lebih mulia daripada Idain. Idain mana 2 hari raya. Ya, hari Jumaat tu lebih mulia daripada hari raya haji, hari raya puasa. Hebat tak? Sayyidul Ayyam dipanggil. Dan padanya dijadikan Nabi Adam alaihissalam, dan padanya berdiri kiamat. Ya, pada hari Jumaat itulah akan berlakunya peristiwa besar, tamat, khatam, ya, riwayat hidup dunia ni. Dan sekarang pun kita tengok dah ada hadis sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa tanda-tanda kiamat terlampau laju sekarang, satu timbul. Kata kita semak dalam hadis sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan keempat, pada satu riwayat yang lain, dan sebaik-baik hari yang naik matahari daripadanya, dimerdekakan Allah Ta'ala daripada 600,000 kemerdekaan daripada api neraka. Itu hari Jumaat. Barang siapa mati padanya, disurat Allah Ta'ala baginya pahala syahid dan dipelihara pindah kubur. Siapa mati pada Jumaat, lepas azab kubur, tapi dengan syarat dia mati beriman. Sebab itu dalam fadailul a'mal, segala kelebihan-kelebihan amal, semua tu ditapakkan dia di atas aqidatun sahihah, akidah yang sah. Kalau akidah dia tak sah, dia kafir, dan tak dapat nikmat. Ya, dia tak beriman, mati kafir, dan tak satu apa tak dapat. Abu Jahal, Abu Lahab kalau mati Jumaat jadi benda. Ya. Mana syarat apa semua fadailul amal mesti dia bertapak dengan akidah yang betul. Sebab tu wajib kita menjaga iman, wajib menjaga akidah, supaya pertama kita lulus di sana selepas tidak terperangkap dengan azab yang besar, dan segala kelebihan-kelebihan boleh didapati yang banyak Nabi sebut. Tu syarat dia tapak dia kena sah. Nak buat rumah kan mewah juta ke, tapi buat tepi paya ke. Tak ada cocok kayu bakar pun. Buat 3 tingkat, maksud
Tingkat pertama dah sengit. Masa tingkat kedua roboh tu mahal. Foundation dia kena kuat. Mana tapak dia ialah akidah sahihah. Bila akidah tu betul, barulah dia boleh mendapat akan segala mana kelebihan-kelebihan yang diberikan. Ada komen dalam TikTok tu. Dia kata, kenapa pula tuan tak beri orang kafir? Dia buat baik juga, kan? Kita buat baik, dia buat baik. Kenapa tak terima pula? Budak tu jawab senang. Dia tak payah pakai nas Quran hadis, tahu yang kalau baca Quran tak faham. Bodoh. Jadi dia buat mudah je. Bagi satu kilang besar, kan? Awak pergi bekerja, siap overtime, overnight lagi, kan? Tapi nama awak tak senarai dalam tu. Awak tak ada temuduga, tak ada duduk sijil apa kemahiran awak, kan? Dia nak temu, kena temuduga. Tengok pula dia punya sijil, nak letak gaji apa macam ni pesen, kan? Kalau tinggi dia punya sijil, tinggilah gaji dia, ataupun kemahiran dia tinggi. Ini tak ada, dia datang kerja je, ya. Habis cukup bulan nak ambil gaji, dapat tak? Dia tak dapat lah, tentu je lah. Kau nak dapat pahala Ta'ala, kena syarat dia, ya, kena lapor diri dulu. Apa dia? Itulah kena tu. Syarat pertama ialah antasyhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Itu nas pertama kali. Dia kena iktiraf ketuhanan Allah Ta'ala dan kerasulan Rasulullah SAW. Kalau dia tak iktiraf tu tak ada arti, tak ada makna hidup dia. Habis. Dan yang kelima, sunat membanyakkan membaca selawat pada harinya dan malamnya dan membaca surah Al-Kahfi. Ya, banyakkan selawat. Maka selawat ni ada dua, satu kaman, satu dia panggil kaif. Kalau nak banyak selawat, man salla alayya marra salla ala biha asyrah. Siapa selawat kepada aku sekali, dia dapat 10 kali rahmat. Satu rahmat tu khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih besar daripada dunia dan isi dunia lagi. Ya. Kita kalau hidup mati 100 kali nak dapat suku dunia pun tak dapat. Ini bayangkan bayaran ganjaran yang diberi oleh Malikul Muluk, raja segala raja. Ini bukan raja dunia ni, bukan sultan dan bukan agung, ya. Yang ni adalah Malikul Muluk, raja segala raja, huwallahu ta'ala. Dia beri tak ada sikit-sikit, ya. Dia beri hebat-hebat. Selawat sekali je 10 kali dapat. Dan satu rahmat tu lebih besar daripada dunia sini. Bayang. Jadi kalau kira pada adat, siapa selawat 10 dapat 100, sampai 100 dapat 1000 dan sebagainya. Maka kita bawa selawat jenis pendek, sebab nak banyak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kan? Satu lagi kaifan, nisbah dia punya kualiti. Macam selawat azimiyah terkait Ahmadiyah besar tu, ya, selawat apa lagi sultan dan sebagainya. Itu kita baca sikit, dia ganda banyak. Jadi buatlah mana-mana pun tak apa. Tapi yang paling penting ialah ruh selawat tu. Dia gunakan salatul ishkin, dia panggil. Selawat kerinduan. Kita berselawat tu kata rindu. Tanamkan rindu betul dengan baginda SAW. Ya. Paling tidak pun kata selawat tu kita bayangkan kita duduk dekat dengan makam Rasulullah SAW. Itu dia. Ya. Supaya apa? Ada connect dalam. Dia akan dapat satu futuhat, pembukaan. Paling kurang dia akan dapat mimpi dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu paling tidak. Lepas tu selanjut tu banyak lagi lah. Kelebihan Tuhan akan buka, kan. Dan siapa yang banyak berselawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan suratul Kahfi baca siang atau malam bacalah. Habis surah Jumaat, surah apa? Yasin. Ni ada kerja ni. Ni buat kata surah Yasin tak baca Kahfi dan hadis. Dia tak buka kitab Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir, rawahu Ibnu Majah, hadisun sahihun, hadis sahih. Man qara'a Yasin laila faqad asbaha maghfuran. Siapa membaca surah Yasin pada waktu malam, maka berpagi-pagi dia ampunkan dosa dia. Disebut situ malam, dia tak kira malam apa, malam Jumaat ke malam Selasa ke, maka setengah daripada malam Jumaat malam juga bacalah. Baca dua-dua surah Yasin, baca surah Kahfi pun baca. Dan satu lagi sunat mandi meniatkan bagi sembahyang Jumaat dan berpagi-pagi kepadanya dan membanyakkan mendengar kepada khutbah. Itu yang terbaik lah kalau dapat. Tapi kalau kita dah kerja itu kewajipan, kan, sama juga kewajipan. Yang ni kelebihan sunat. Itu kena tahu juga. Kita kena ada panggil apa? Fiqhul awlawiyat.
kepahaman keutamaan. Sebab itu satu cerita dulu, Mufti Negeri Sembilan, arwah almarhum Syekh Murtaza, sampai bos kat pejabat tu telefon Mufti. Dia kata, Mufti tolong konseling budak saya seorang ni lah. Dia tiap-tiap kali Jumaat dia masuk lewat. Kadang setengah jam orang dah kerja dia baru masuk. Bila kita tanya dia kenapa lewat, saya baca Fatihah 7 kali, ayatnya 7 kali sunat. Oh, jadi saya pening juga. Mufti pun panggil dia. Mufti panggil dia, kau buat apa masuk lambat? Dia kata, saya baca zikir-zikir ni. Kepala otak kau, Mufti kata. Ya, zikir ni apa hukum? Sunat lah. Kau kerja tadi makan gaji tu amanah apa hukum? Wajib dengan sunat mana besar? Tu senyap dia. Ni kau lebay tak betul lagi. Ya, sekarang kau makan gaji, cerita satu amanah, kau culas saja haram ni kau makan tu. Rezeki jadi haram. Kau nampak macam kerja dunia, tapi itu adalah benda wajib yang syarak suruh. Kena letak betul. Kalau masa tak ada cuti ke apa, kebetulan hari itu cuti Jumaat, kau nak ambil kelebihan, ambil lah. Ada pun yang lain, kerja tu ada amanah. Bila amanah ada satu kewajipan, baru dia faham. Dan itu pekah dia kena mengaji. Kalau tidak kan dia kok kepala dia sendiri. Aku nak masuk kerja setengah jam masuk lewat, dia pula jadi bos sendiri. Itu salah. Habis kemudian permasalahan mentarhirkan sembahyang Jumaat. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau mu'alif rahimahullah ta'ala. Penggan apa? Bermula persalinan yang ketiga, iaitu berhiaslah segala roh mereka itu dengan mendapat lazah dengan segala ibadah mereka itu kepada Allah Ta'ala, dan dengan kasih kepada Allah dan rindu kepadanya, dan haibah kepadanya, dan dengan berjinak-jinak dengan Allah dan reda kepadanya, syukur baginya, dan dengan sampai kepadanya, dan fana dan baka kepadanya. Itu setengah daripada kelebihan, ya, persalinan yang Allah Ta'ala berikan kepada orang yang bertakwa sungguh kepada Allah Ta'ala. Maka ni ada antara kelebihan banyak. Ni dia antara banyak lagi. Ya, Allah Ta'ala berikan insan yang menjunjung. Takwa itu mana apa? Intisalul awamir wajtinabun nawahi. Menjunjung segala perintah Allah dan menjauhkan segala larangannya, zahir dan batin dia. Itu makna takwa. Maka orang bila bersifat dengan takwa dipanggil dia muttaqi. Ya, kalau ramai dipanggil muttaqin. Maka orang yang sifat takwa ini dia angkat martabat dia oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Inna akramakum indallahi atqakum. Semulia-mulia kamu di sisi Allah Ta'ala, bukan di sisi makhluk ni. Ya, ukuran dari Tuhan sendiri ialah orang yang paling tinggi darajat takwa dia. Sebab tu orang bila dia tinggi darjat takwa, kita respect dia. Sebab apa? Dia ada orang yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Jangan kita muliakan orang mengikut ukuran nafsu, tu salah. Seorang ibu atau bapa, dia ada 2 anak dia. Yang anak seorang ni bagi duit sebulan dia 1,000. Yang ni seorang bagi ni 500. Tapi yang si ibu semayang pun tidak, puasa pun tidak. Anak tengok hati ibu tu kat mana? Dikasih kat mana? Kalau dikasih anak dia yang taat pada Allah, maka betul tindakan dia. Tapi kalau dikasih kerana ukuran nafsu, ini tak mayang tapi dia bagi aku, itu tak betul. Itu tak ada gila. Ya, salah menilai. Kita menilai dengan ketaatan. Orang tu taat, maka dia tinggi darajat di sisi Allah Ta'ala. Kalau dia tak taat, maka orang tu tidak ada nilai, tidak ada harga langsung. Ya, standard dia jatuh habis, down. Dan di antara mendapat lazat, kita ibadat ni kan, kelazatan, kemanisan perlu disemak. Ya, ada hasil tak kita ibadat tu rasa syauq, rindu dengan Ta'ala? Ada kena ada. Sebab kalau tak ada, itu bahaya besar. Tu yang kadang ibadat tapi tak ada rasa apa, kosong kan. Hari-hari semayang alhamdulillah tak tinggal, tapi rasa dia tak ada, rugilah. Ibadat, gula tidak rasa hilang manisnya, garam tidak ada masinnya. Ya, kita simpan apa, pergi buang gitu. Sebab tu rasa dengan ada zauq.
dia dengan Tuhannya. Kerinduan satu, kegerunan itu dua. Ya, sebab tu dizikir ya zal jalali wal ikram. Jalal membawa kepada haibah, ikram membawa kepada iskun, rindu dan kasih yang kuat dengan Allah Ta'ala. Itu penting. Kalau kerinduan tu tak ada, itu punya rohani tak boleh push ke depan. Dia buat ibadat kosong, tak ada rasa apa. Sebab apa tak ada rasa? Sedangkan ibadat itu dipanggil qutul arwah, makanan roh yang paling lazat sekali. Ibarat makanan luaran kita dia, apa yang kita favorite, kita paling sedap. Tiba-tiba satu hari makanan yang makan sedap, tukang masak yang sama, cukup special, kita makan tak ada rasa. Ya, pasal kau masak ayam tawau, bukan silap tukang masak, dia demam panas. Dia demam, ya. Bila dia demam, dia tak boleh idrak, dia tak boleh tangkap. Ya, kesedapan makanan tu dia tak boleh tangkap. Sebab apa? Dia dalam keadaan demam yang sangat teruk, panas menggigil badan. Bagi makan apa pun tawau, ya, rasa kan. Kita rohani kita. Bila kita ibadat tak ada rasa manis, cek baliklah. Dia dah sakit. Ya, sakit jiwa kita ialah bila dia dibelit, diikat oleh maasi, maksiat, kemungkaran dan sebagainya. Sebab tu Syekh Daud At-Tai kata, iza lam taqwa ala qiyamil lail wa siyamin nahar fa'lam annaka maqbulun qad qabalat hati-hati. Bila kamu tak mampu nak bangun malam, ya, kita dah dengar ceramah, kaset, video macam-macam dah, hebatnya qiyam kan, pahalanya besar, lepas azab kubur. Tapi kita nak buat tu tak boleh. Ya, nak bangun malam kata berat. Kadang-kadang orang dah azan tu pun berat lagi, ujung-ujung boleh sembahyang. Apa sebab? Ya, sebab dia bila kita ibadat rasa buat, fa'lam annaka maqbulun, sungguh engkau muqayyad, engkau ditambat. Yang menambat kamu, membelit kamu maksiat, maksiat mata, maksiat mulut, maksiat macam-macam maksiat, 7 anggota tu. Dalam pula lagi hasadnya, dengkinya, riaknya, ujub, dia belit kita habis. Macam Allah sahur dah belit tak ada pergi kan, kita tak ada jalan. Jadi sekarang kerat sekali ikatan tu, ya, dengan apa? Taubat yang sahihah. Kita sebab tu kalau kita belum tidur, kita istighfar betul-betul, yang tak kira lah kena buat 70 ke 10 ke, asal ada je, insyaAllah dia nak bangun malam dia niat ringan. Sebab inna sikala zunub yamna ila mashi ila ta'atillah, sungguhnya berat dosa tu menyebabkan kita rasa apa? Yamna, dia sekat, dia blok. Macam enjin kalau kita 3 silinder kan, dia jalan tersenggut, tak lancar. Sebab apa? Ada gangguan. Sebab tu Allah Ta'ala kasih sangat pada hamba yang banyak istighfar. Sebab bila istighfar, dosa dia akan dihapus. Bila dosa dihapus, rohani dia akan ringan. Bila ringan, situ tempat mula dia akan rasakan kemanisan yang akan diberikan oleh Allah Ta'ala. Itu di antara dia. Jadi persalinan maknanya sarungan yang Tuhan sarungkan rohani dia tadi itu dengan rasa haibah, berjinak, bila dia betul-betul bersifat dengan taqwa Allah, menjunjung segala perintah Tuhan dengan ikhlasnya. Bermula persalinan keempat pula, iaitulah berhiaslah segala asrar, sir, rahsia mereka itu dengan perhiasan makrifat yang lagi tinggi akan Allah Ta'ala sebagai makrifat yang sempurna. Apa makna sempurna? Makrifat khassah. Apa makna khassah? Dia mengenal Tuhan bizab wal wijdan syuhud wal ayan. Bukan dia mengenal Tuhan dengan dalil dan burhan lagi. Mengenal Tuhan dengan dalil itu ilmu usuluddin peringkat awam. Ya, mengenal dengan dalil 20 sifat kita belajar dengan dalil semua, maka tahulah kita membezakan antara qadim dan muhdis. Mana yang sedia, mana yang baru, ya, mana Tuhan, mana makhluk, maka sahlah akidah. Jadi tauhid am dia mengesahkan akidah. Adapun tauhid khas dia membawa kepada apa? Mukasyafatul qalbi. Ya, terbuka qalbi dia dengan Tuhan. Contoh senang je lah. Satu ayat kita ambil, innallaha sami'un basir. Sungguh Ta'ala sami', mendengar. Apa sami'? Yattasib bis sami'. Al-basir mana? Yattasib bil basar. Allah Ta'ala bersifat dengan basar. Ta'aluk basar apa? Melihat. Tidak ada suatu pun makhluk dari sebesar-besar sehingga sekecil-kecil setiap saat dalam pandangan Allah. Baik. Tauhid am, kita yakin bahawa Allah Ta'ala yattasib bil basar, bersifat dengan basar, dalil Quran. Dah. Cakap tu je. Kemudian dilalai.
Inilah lain kan. Dia tahu, dia yakin Tuhan melihat, tapi dia tak rasa. Berbeza tauhid khas. Dia ada zauqi rasa. Di mana saja dia duduk, dia akan terasa dia dilihat pandang oleh Allah Ta'ala. Ada beza tak? Jauh. Sebab tu bila dia rasa begitu, iman dia naik tinggi. Afdalul iman, kata baginda Islam. Iman paling hebat, anta'lam Allah haitsuma kuntah, bahawa kau sedar Allah Ta'ala di mana saja kamu berada. Itu beza jauh tu. Dia merasakan, dia atau satu lagi, dia sekadar ada pegangan akidah saja. Kita tak cukup dengan akidah saja. Akidah saja basic. Ya, kita nak sampai pergi naik atas lagi. Itulah keperasanan syuur, rasa. Seorang beli satu jenis makanan, buahan ke, buah durian ke, kan? Dia beli, dia pegang. Kita kata tak buka, tak makan ke? Tak, saya beli ni kan nak makan, saya nak pegang. Orang kata kau ni pelik tu. Ya, kita beli, nak makan, nak rasa. Begitulah. Kita berakidah dengan Tuhan bukan sekadar keyakinan. Kita nak membina keperasanan, rasa zauq dengan Tuhan. Itu yang mahal tu. Ya, maka rasa tu akan diberikan Ta'ala bila kita lakukan pembersihan. Dia akan curahkan madad bantuan dia. Sebagaimana gelas tadi, kita tak akan tuang air kalau dia tidak bersih. Mangkuk, pinggan, kita tak akan bubuh lauk, tak bubuh nasi kecuali dia bersih. Maka dapatnya diisikan bila dia bersih. Maka oleh kerana itu, melakukan pembersihan adalah sengaja bersifat orang yang bertakwa, sentiasa memohon keampunan terhadap segala kesilapan kita zahir, batin, kecil, besar. Ya. Wali-waliullah dan ya, dia mengata, ya Rab, wahai Tuhanku, dosaku lebih banyak daripada pasir yang melata di bumi. Itu wali kan. Orang hebat, dia merasa dia banyak lagi dosa. Kalau yang tak wali pula rasa aku ni ada dosa, kacau je. Yang tak ada dosa Nabi dan Rasul. Kalau dia tak perasan dengan dosa atau tak memberi fokus dengan kekotoran, dosa tu benda kotor, maka bermasalah jauh di dengan Tuhan. Dia akan payah dapat keistimewaan jemputan hadir qalbi di ke Tuhan. Ya. Kita nak pergi pejabat, kalau kita apa, nak bekerja je tu, bukan ada program besar, nak bekerja je, kita mandi tak? Mandi. Kita tengok cermin tak? Tengok. Kita ejaz tak? Ejaz. Sikat. Tu baru nak masuk pejabat. Ya, nak masuk pejabat. Kalau ada program besar, lagi dia pakai kemas lagi kan. Itu dengan makhluk. Yang ni bukan dengan makhluk. Tempat tilik Tuhan qalbi. Sebab tu dia pentu, dia kena belajar betul-betul fokuskan ilmu qalbi, ilmu membersihkan dalaman dia tadi. Bila cantik, Masya Allah, dia akan dapat rahsia kenikmatan dengan Tuhannya. Dan satu lagi yang kelima, persalinan ialah berhiaslah mata hati dia, basirah dia, dinamakan dia ialah sirru sid, rahsia bagi rahsia, dengan perhiasan insanul kamil yang tetap perjalanan mereka atas syariat, tariqah dan hakikat. Dia akan dapat 3 jalan benda yang besar. Sebab Rasulullah bawa 3 tu. Inna tariqa syari'atun wa tariqatun wa haqiqatun fasma'laha ma musilah fa syari'atun ka safinatin wa tariqatun ka bahri summa haqiqatun durun walah. Semua jalan yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, ya, ialah ada syariat. Apa syariat? Anta'budallah, bahawa kamu sembah Allah Ta'ala pada zahir. Itu memerlukan ilmu fiqah, ya, usuluddin. Kemudian tariqah ialah apa? Antaqsudahu, apa kamu qasad ni dalam fokus qalbi kita dengan Tuhan. Dan atas paling tinggi adalah dipanggil ma'rifat, hakikat, itulah antashhada, kamu syuhud akan dia. Mana qalbi kamu dibukakan, sentiasa dapat memandang kebesaran keagungan Tuhan. Disyaratkan adalah hadis sahih, anta'budallah ka'annaka tarah. Itu ringkasan dia lah. Yang tiada mengetahui seorang akan rupa persalinan melainkan Allah Ta'ala, dan mereka merasa ia akan dia, dan ialah persalinan yang terlebih besar daripada segala persalinan dahulunya. Bermula orang yang mendapat akan ini persalinan ialah benar-benar orang yang mendapat mengenal akan Allah. Allahumma ja'alna mimman yattabi'uhum, amin. Ya Allah, jadikanlah kami daripada mereka yang dapat mengikut jalan mereka ini di kalangan orang saleh dan ahlillah. Dan setengah daripada bawa'is, mana benda yang membangkitkan al-khawf wal-raja' dan asyauq kepada Allah Ta'ala, rindu yang kuat dengan Tuhan, dan al-mahabbah, kasih yang kuat kepadanya,
dan gemar kepada akhirat dan barang yang lain daripada demikian itu daripada segala sifat yang mahmudah. Akan datang dia akan bincang lagi tajuk akan datang ialah dalam masalah khatimah, ya, tas'alullahu husnaha. Allahumma wafiqna ya Allah, berilah taufik akan kami bihazihil awsaf, dengan semua sifat-sifat mahmudah yang telah dijelaskan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sayyidina Maulana Muhammadin. Inna khaira kullahu bi yadi anta bil arab. Alhamdulillah. Subhanakallah. Alaina bil kiram ya rabbil kutub. Ya Karim.